Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Lagi sekali bertemu saya Syarudin bin Hamzah bersama saya punya partner saya Puan Azrin seperti mana biasa. Ya tuan. Dalam program podcast Borak Santai SKB Rakyat Cana Perniagaan Beretika. Jadi untuk Puan Azrin mungkin untuk yang mungkin pertama kali menonton rancangan podcast ni, kita adakan rancangan podcast Borak Santai ni untuk kita berkongsi lah dengan penonton-penonton sama ada daripada pegawai enforcement KPDN dan juga masyarakat luar. Masyarakat luar, orang awam ya, berhubung dengan apa sebenarnya fungsi kami ni dalam menangani isu-isu berkaitan dengan bekalan barangan perlu jadi sebenarnya banyak episod telah kita share dengan penonton semua. Kita kongsikan daripada perkara yang asas. Untuk orang kata orang biasalah nak faham. Mungkin hingga peringkat pertengahan lah. Dengan bahasa yang mudah lah ya. Betul, lebih santai. Lebih santai lah. Dia bukan ada sikit-sikit tentang undang-undang tetapi dia taklah berat. Jadi mungkinlah benda ni dapat dipahami dengan mudah supaya semua pihak dapat jadikan sebagai panduan lah ya. Jadi that's why program podcast Borak Santai ni sebagai satu wadah untuk kita menerangkan. Kita nak mereka di luar sana yang bukan sebagai enforcement tapi dia cakna. That's why kita adakan platform ni supaya dia mudah faham. Dan dia tahu yang ni boleh, yang tak boleh. Tapi Alhamdulillah kita pun dah dapat respon yang agak baik lah daripada penonton. Alhamdulillah. Ada yang PM tepi saya lah, ada yang mengatakan sila teruskan kerana dia baik untuk semua pihak lah. Betul. Jadi that's why insyaAllah kita akan teruskan usaha lah. Yang kita harapkan. Okey, Azrin, hari ni apa topik kita nak bincang ni? Sebenarnya bekalan banyak kan tuan untuk kita kupas, dan hari ni satu lagi mungkin tidak berapa familiar dengan setengah orang, tetapi sebenarnya penting juga untuk kita tahu adalah topik berkaitan bahan binaan. Tak ada binaan, tak ada bangunan, tak ada rumah kita ni. Macam mana kalau tidak bahan binaan, macam mana kita nak dirikan bangunan, nak dirikan rumah, nak dirikan macam-macam lah. Jadi dia suai penting. Bahan binaan tu sebenarnya sebahagian daripada barang kawalan. Ini yang ramai yang tak tahu. Ramai yang tak tahu. Kita adalah rumah. Jadi memerlukan bahan binaan. Ialah untuk membuat kan. Betul tuan. Kita nampak ni memang dah siap. Tapi orang buat yang apa asas untuk nak bina rumah tu. Jadi that's why hari ni dalam program podcast Borak Santai SKB ni kami cuba nak bawa kepada penonton semua tentang topik berkenaan dengan bahan binaan. Nanti kita akan kupas lah. Nak mengenali apa yang kita kata barang kawalan di dalam bahan binaan. Dalam bahan binaan. Jadi saya ingat teruskan bersama kita lah bersama kami untuk kita kupas tentang isu-isu berkaitan dengan bahan binaan ni. Jadi untuk mengupas isu berkenaan dengan bahan binaan ni, jadi kita bawa seorang pegawai yang memang memang berpengalaman lah. Yang orang kata khusus dalam konteks kawasan bahan binaan punya ataupun PIC bagi komoditi yang berkenaan. Betul. Jadi tak lain tak bukanlah bersama-sama kami pada sesi episod ini adalah Tuan Ismail, Tuan Muhammad Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tuan. Selamat datang Tuan Ismail ke kita punya studio mini. Studio kami. Walaupun kita selalu jumpa tapi hari ini dijemput khas tuan. Dijemput khas untuk berkongsi untuk Borak Santai SKB. Borak Santai SKB. Jadi that's why mungkin dalam tempoh yang limit yang dalam tempoh 30 minit ni kita akan mengupas sikit sebanyak lah tentang isu yang berkaitan yang kita sebut tadi. Jadi mungkin penonton nak tahulah lebih lanjut tentang Tuan Ismail ni. Jadi mungkin boleh perkenalkan diri Tuan Ismail supaya penonton yang menonton rancangan podcast ni boleh tahu tentang Tuan Ismail ni. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi lah. Nama saya Muhammad Ismail bin Muhammad Ali. Kini menjawat pegawai penguasa KP 44 lah. Yang mana saya diletakkan di bawah sub-unit bahan binaan. Bahan binaan. Yang mana bahan binaan ni ada dua benda. Itu yang perlu kita jelaskan ada dua benda, iaitu semen dan juga clinker kan. Itulah yang dua perkara tu bahan binaan tu banyak. Dua perkara tu adalah di bawah barang kawalan. Yang merupakan barang kawalan yang
dikuasakan oleh KPTN. Yes. Selain daripada tu mungkin ada lagi tu simen yang disebut tadi apa, clinker kan, clinker. Dan kalau tak silap ada lagi satu tu apa, bar bulat kulit lumpur. Kalau orang biasa apa benda bar bulat, itulah chocolate bar chocolate bar ke ataupun apa ni. Ataupun kita pegawai enforcement ni kita jelaslah, kita biasalah dan selalu kita guna pakai BBKL lah, BBKL short form kepada bar bulat kulit lembut. Jadi hari ni kita bawa Tuan Ismail lah daripada sub unit bahan binaan, komuniti bahan binaan tadi, untuk berkongsi sikit sebanyak tentang apa yang dikatakan bahan binaan tadi. Dah disebut tadi simen dan clinker dan bar bulat kulit lembut. Secara fungsi tugasnya sub unit ni buat apa Tuan? Untuk sub unit ni iaitu dia mengawal selia dan memastikan keberadaan komuniti bahan binaan ini lah. Simen, clinker dan bar bulat kulit lembut ni berada di pasaran. Jadi itu satu tugas yang agak mencabar. Pasal dia isu simen dan bar bulat kulit lembut pun biasa kita tangani ni. Biasa timbul. Yalah, ketika itu mungkin disebabkan oleh isu kenaikan harga komoditi berkenaan. Isu pembangunan negara kan. Terlibat secara tak langsung kan. Kalau katakan ada projek yang besar, katakan projek mega kan. Projek mega negara. Projek mega, saya masih ingat lagi masa tahun 90-an dululah, sewaktu KLIA. Pembinaan KLIA memang waktu itu ada berlaku problem bekalan simen. Disebabkan banyak simen yang pergi ke situ, jadi kekurangan bekalan simen. Saya masih ingat ketika itulah tahun 90-an lebih. Jadi tadi kita dah dengar dah peranan yang dimainkan oleh sub unit yang di bawah kewasilian Tuan Ismail ni. Jadi jenis bahan binaan yang dikawal tadi disebutlah telah sebut apa, simen dan clinker serta bar bulat kulit lembut. Jadi benda ni saya percayalah dan mungkin Tuan Ismail boleh menjelaskan kepada penonton. Jadi apakah punca kuasa bagi perundangan ni? Pasal kita ni dalam konteks enforcement ni, segala benda lah yang kita buat ni dia mesti ada punca kuasa. Betul. Ada benda ataupun undang-undang yang mengikat dia. Jadi mungkin Tuan Ismail boleh penjelaskan. Undang-undang yang mengikat simen, clinker dan bar bulat kulit lembut ni for sure lah. Akta Kawalan Bekalan 1961 dan juga kalau yang untuk barang kawalan berjadual, peraturan kawalan bekalan 1974. Itu selalulah mungkin dalam episod-episod yang sebelum ni pun dia sama je Tuan. Maksudnya bila nak jadikan dia barang kawalan berjadual, inilah punca-punca kuasa yang digunakan. Dalam episod-episod dahulu kita pun ada penjelaskan tentang apa yang dikatakan barang kawalan dan juga barang kawalan berjadual. Jadi kalau disebut barang kawalan tu banyaklah, ada 46 dulu kita share. Dan barang kawalan berjadual tu yang mana kita lesenkan ada lebih dalam 13 macam tu. Daripada 46 simen, bar bulat kulit lembut ni adalah sebahagian ya. Jadi detetan daripada lepas ni kita membawa satu lagi satu komuniti lagi. Komuniti yang maksudnya dalam kewasilian KPDN ni, yang mana ada rejim pelesenan. Betul Betul. Jadi kita dah sebut tadi tentang Akta Kawalan Bekalan 1991 juga peraturan-peraturan Kawalan Bekalan 1974 tadi lah. Jadi bila dikuatkuasakan benda ni? Untuk simen dan clinker, penguatkuasaan ini bermula pada 1 Mac 1972 sebenarnya. Yang mana dia memasukkan simen dan clinker ni di dalam akta lah. Serta untuk bar bulat kulit lembut pula 14 Jun 1973. Lama tu ni, tahun 70-an. Ini jadi barang kawalan ke barang kawalan berjadual? Ini adalah barang kawalan. Barang kawalan. Kalau barang kawalan berjadual? Kalau jadi barang kawalan berjadual untuk BBKL 11 Mac 1975. Manakala untuk simen 29 Ogos 1977. Itu dia ada tarikh lahir lah. 175, 177. Namun clinker itu di remand
sebagai barang kawalan saja. Dia tidak termasuk dia tidak masuk dalam jadual tu lah. Dia tertinggal di dalam barang. Simen yang dilesenkan dan juga bar bulat peri lembut tadi. So klinker dia cuma barang kawalan yang tak dilesenkan. Okey, clear. Kenapa orang di luar sana kena ambil tahu? Concern lah pasal simen kan. Mungkin dia orang bukannya orang yang membuat binaan pun, tapi kenapa dia pun sepatutnya kita nasihatkan supaya kena kisah juga. Ya, kenapa? Dia sebab barang kawalan ni adalah sebenarnya barang-barang asas lah. Barang asas. Kalau seperti mana yang tadi awal-awal tadi Puan Azrin Puan Azrin sebut kan, keperluan asas yang walaupun kita tak tahu kan, tapi dia untuk asas buat rumah. Buat asas buat rumah apa semua itu adalah barang. Apa jadi kalau rumah tak ada simen ya? Ada besi. Adakah nak berbalik berzaman dulu kan? Gunakan kayu, potong kayu kita buat. Jadi itulah maksudnya macam kita nak faham kalau rumah kita tak ada simen, apa rapuhnya di yang tak ada macam jadi besi. Jadi that's why perlu kita kawal kan komuniti yang berkenaan. Benda-benda asas tu. Bukan sengaja kan? Bukan sengaja kita tiba-tiba nak kawal. Dia ada sebab tu tuan puan. Jadi itulah. Jadi kalau kita nak bina perlu pakai simen dan juga bar bulat peri lembut tadi ni. Mungkin penonton-penonton di luar sana tak tahu apa tu bar bulat peri lembut tu. Kan? Kalau kita tengok orang buat rumah kan, sebab rumah yang besar kan, dia ada besi untuk konkrit kat tengah tu kan. Itulah bahasa mudahnya besi itulah. Besi tu. Itulah bar bulat peri lembut. Tapi term yang diguna pakai dalam undang-undang ni bar bulat peri lembut ataupun BBKL. Betul. Dia ada tafsiran khusus tak tuan dalam undang-undang lah pasal simen dan bar bulat peri lembut ni? Ya, ada tafsiran khusus untuk kalau dalam undang-undang bagi simen adalah apa-apa proses termasuk pengeluaran batu hangus dan pracampur batu hangus dengan gypsum dengan masa simen itu dikeluarkan. Batu hangus tu apa sebenarnya? Batu hangus menarik batu hangus apa itu batu hangus? Batu api saya tahu lah. Batu hangus ni hangus tu adalah klinker. Ayat dalam bahasa Melayu Malaysia ya batu hangus. Klinker tu tarifan teknikal atau pembinaan. Yang mana sebenarnya klinker ni macam mana kejadian klinker ni lah kalau di dalam kinang simen ke apa semua adalah apabila batu kapur tu dicampur dengan tanah liat dan juga pasir dan dia dipanaskan dalam satu suhu yang ditetapkan ada satu tempat yang dinamakan clean. Dipanaskan sehingga 2000 darjah Celsius. Menghasilkan klinker ataupun yang dinamakan apa tadi tu batu kapur, tanah liat dan juga pasir. Tadi 3 bahan asas ni dicampur untuk dan dipanaskan dalam satu bekas yang dipanggil cling dengan suhu 2000 darjah Celsius. Jadi dan akhirnya dia punya keluarlah batu hangus ataupun klinker tadi. Baru faham. Pasal berapa Puan Azrin, Tuan Ismail ni dah pergi ke kilang simen. Betul. Jadi that's why beliau boleh menjelaskan bagaimana proses terhasilnya simen ataupun klinker tadi ni. Jadi itulah penonton-penonton boleh dengar lah. Jadi mungkinlah bisa dengar klinker lagi apa klinker. Jadi sekarang ni batu hangus lah kalau dalam istilah bahasa Melayunya. Tadi simen. Simen. Besi tak? Besi. Bar bulat. Okey. Untuk bar bulat peri lembut ni adalah memproses diri besi atau memproses scrap kloli yang menghasilkan bar bulat peri lembut dan atau ubah bentuk tegangan tinggi. Tu ayat skala tinggi. Itu dia punya bahasa Melayu dia lah. Kalau bahasa Inggeris dia high tensile deform bar, HTDB. Dan mild steel round bar. MSRB. Dua tu je bar bulat peri lembut yang mana kita kawal. Yang kita kawal. Okey. Jadi memang ini maksudnya yang memang mudah ataupun yang biasa kita lihat lah dalam
Macam tadi yang disebut tadi, kalau kita pergi tapak projek ataupun projek pembinaan, kita akan jumpalah besi tu. Saya rasa mungkin penonton di luar tu biasa nampak tapi tak tahu nama. Tak tahu nama. Nama tu tahu. Sekarang dah tahu lah. Jangan dah tahu. Jadi itu KPDN kawal lah. Dari segi bekalan ataupun dari segi pelayanan, memang kena lesen macam mana disebut oleh Tuan Ismail tadi. Okey. Tadi berapa syarikat lah di Malaysia ni yang mengeluarkan simen dan juga bahan bulat lembut ni di Malaysia. Okey, baik Tuan. Untuk kilang simen sekarang ni, sehingga hari ini terdapat 8 syarikat simen. 8 syarikat simen sebagai pengeluar simen di Malaysia. 8 pengeluar 8 syarikat pengeluar. 8 syarikat pengeluar. Yang mana ianya dalam 8 tu ada 20 kilang. 20 kilang. 20 kilang. 8 pengeluar, 20 kilang. Di bawah tu ada 20 lagi. Kan betul? Bukan. Dalam 8 tu, total 8 tu ada 20 kilang. Jadi mungkinlah katakan satu syarikat ada 2 kilang. Kilang pembuatan dia tu ada 20. Syarikat ada 8. Tapi yang kilang dari segi fizikalnya ada 20. Okey, untuk simen ni Tuan dengan Puan Azin kita kena tahu yang mana kilang simen ni ada di 2 jenis. Kilang simen. 2 jenis, okey. First, kilang integrated, okey. Dan kedua adalah kilang grinding. Apa beza dia kilang tu? Beza kilang integrated dan grinding ni, integrated ni kilang yang memproses bahan mentah menjadi bahan separa siap, iaitu clinker tadi serta menghasilkan simen. Jadi maksudnya dia complete set. Separa siap pun dia buat, simen yang dah siap pun dia buat. Dia dah siap. Dia buat daripada clinker. Yang mana kalau kilang grinding tadi kan, dia tak buat pun yang clinker ni. Dia membeli clinker daripada kilang-kilang yang lain. Dia hanya buat simen. Itu. Jadi dia maksudnya dia just ambil separuh lah. Macam integrated tadi, dia semua daripada A sampai Z dia yang buat lah. Ada contoh-contoh tak Tuan yang mungkinlah yang di luar macam mana ya integrated? Saya duduk contoh di Perak, saya pernah nampak kilang simen kan, ni kilang integrated ke grinding? Dia selalunya kalau kilang-kilang yang integrated ni dia dekat-dekat dengan kuari. Kalau kita jalan nak pergi menuju ke macam Ipoh highway Ipoh kan, sebelah tu dia ada Batu Kapur. Betul Ipoh itu adalah integrated lah. Dia menghasilkan clinker. Kalau yang grinding ni dia banyak kawasan perindustrian kan. Maksudnya dia jauh lah daripada kuari. Jauh daripada kuari. Dekat port. Dekat port kan. Dia maksudnya tak ada bukit tu lah, bukit Batu Kapur tu lah. Tapi betul lah yang di Ipoh tu, kalau di Perlis ada juga di Cuping, Bukit Cuping. Di situ di mana kilang ada kilang simen. Maksudnya lepas ni siapa buat kereta tu, dah nampak dah tahulah. Itu kilang simen yang integrated, maksudnya dia buat clinker, dia buat sampai simen. Alright. Untuk BBKL pula Tuan. Okey. Untuk BBKL bilangan syarikat yang ada lesen pengilang ni sebenarnya 12 ada lesen. Namun hanya 6 syarikat saja yang membuat BBKL lah. Lesen ada 12. Ada 12. Tapi yang buat hanya ada 6. Ada 6. Jadi separuh tu dia ada lesen tapi dia tak buat lah. Dia tak membuat. Yang lain tu dia membeli BBKL daripada syarikat yang membuat ni dan dia menggunakan BBKL ni untuk produk yang besi Jadi saya rasa ini lebih kepada pembekalan atau pengeluaran ni lebih kepada domestik lah, saya percaya Betul. Dan 6 ni adakah sama macam simen, dia buat daripada raw material hingga menjadi raw material hingga menjadi besi sama ada dia menggunakan iron ore tu ataupun dia daripada scrap besi. Kan kita timbang kati besi tu kan, dia beli balik, dia cairkan yang scrap tu lah. Lepas ni orang tengok ni apa ni tempat scrap besi ni, dia tahulah mana. Ini bukan satu ketika dulu yang tiba-tiba yang scrap ni harga tinggi. Kepada besi ni. So, dia bagi impak. Memang harga BBKL ni adalah mengikut kepada harga besi dunia. Harga besi dunia, betul. Ada satu ketika ni saya ingat lagi.
sampai hilang segala bagai, terpelapik apa tu, Semua. tutup lubang. Even apa di mana tu dipahamkan ada laporan polis dibuat, keranda pun dicuri. Keranda tu yang Semua boleh buat duit. Semua boleh buat duit. Untuk inilah disebabkan oleh peningkatan harga tu. besi ni, jadi that's why habis nanti orang ambil. Sebaik grade rumah selamat. Itu pun kalau boleh cabut memang hilang tu. Okey, kalau kita lihat dari segi ini saya nak tanya sikit tentang kalau ikut undang-undang lah kan. Ya. Pihak mana yang perlu memohon lesen ni, Tuan Mai? Okey. Untuk simen dan Lesen bulat lembut. Untuk sekarang ni bagi lesen CSA tu lah. Kita bawah KPDN. Hanya penghilang dan juga pemborong saja. Dua kategori ni Runcit sajalah. tak perlu. Runcit tak perlu. Runcit tak perlu. Kena lesen untuk peruncit dan juga untuk simen dan BBKL telah dikecualikan pada 15 Januari 1996. Maksudnya sebelum tu perlulah runcit. Lepas tu dikecualikan pada 1996. I see. Maksudnya runcit tak perlu. Ya. Jadi jangan bimbang lah kalau ada kedai hardware lah kan. Yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil katakan jual simen ataupun jual besi tu tak perlulah. Jual secara runcit. Tapi kalau jual secara borong, secara pukal dalam kuantiti yang banyak tu, of course perlu lesen lah di bawah yang kata CSA tadi ni. CSA ni kita dah kongsi sebelum ni dalam episod-episod dahulu ni. Apa yang dikatakan CSA apa yang ni. dimasukkan CSA. Jadi Lesen barang kalau berjadual. Jadi jangan bimbang lah, hanya peringkat borong dan juga penyilang yang memerlukan lesen ya. Betul. Okey, jadi sebagai pemegang lesen tadi ni dah dapat lesen kan? Dah ada lesen borong dan juga yang kata kilang tadi. So apa tanggungjawab dia orang ni? Apa kewajipan yang dia orang perlu buat ni? Untuk lesen ni, yang first ni biasalah kenalah mempamerkan lesen tersebut. Pamer, yes. Kedua, menyelenggara buku stok bagi kedua-dua komuniti yang dilesenkan tadi. Dia punya butir-butir maklumat, jualan, bekalan. Tak pasal dia memang buku stok ni memang kalau kita dengar sepanjang orang kata boleh kata berapa episod dah ni, banyak episod dah. Kita asyik bercakap tentang buku stok ni. Ya. Buku stok ni cukup penting. Selagi dia nama barang kalau berjadual, dia masih wajib buku stok. Betul. Cuma kalau katakan kalau lihat lain-lain komoditi, mungkin macam contoh minyak masak kan, runcit perlu ada buku stok juga, tapi dalam kes ni pemegang lesen runcit ataupun tidak ada lesen untuk runcit sebenarnya. Jadi tak terpakai lah. Tapi borong yang kilang tadi dia kena maintain masih lagi tertakluk pada buku stok tadi. Dan juga memastikan barang kawalan yang ni iaitu simen dan juga babulat sentiasa ada di mencukupi. Selagi lesen yang masih sah, itu tanggungjawab pemegang-pemegang lesen simen dan barang kawalan ni tersedia untuk pasaran. Dua barang kawalan simen ni dia boleh ada tertakluk bawah larangan ekspor ataupun import. Okey. Dalam pasal tadi disebutkan untuk keluaran untuk domestik kan. Jadi macam mana? Untuk BBKL BBKL tiada larangan ekspor ataupun import dalam undang-undang. Jadi maksudnya kalau kita keluarkan pihak berkenaan boleh ekspor boleh dan kalau tak cukup boleh import. Ya, boleh import. Tapi mungkin dengan miti lah. Kebenaran tu dah. Kebenaran lah dengan miti apa semua. Namun untuk simen terdapat larangan import dan juga ekspor lah. Ini adalah kerana berkuat kuasa 18 November 2021 menerusi Warta PPKB larangan import 2021 dan larangan ekspor berkuat kuasa pada 13 Oktober 2001 menerusi PPKB peraturan kawalan larangan ekspor pindaan 2021. Ini saya percaya ada sebab ni. Ada sebab kenapa larangan ni dibuat. Dia takkan jadi sengaja. Dia mungkin boleh share kenapa larangan ekspor dan import ni kerajaan laksanakan untuk simen adalah untuk menjaga industri tempatan utamanya kan. Kita ada kilang kan. Betul. Sekiranya ada syarikat yang import, nanti takut kita punya industri tempatan ni terjejas. Ataupun lagi satu, jalan kita bimbang juga, yang import ni takut yang substandard, yang kualiti.
Kualiti rendah. Sebab kalau kita kualiti rendah, produk Malaysia ni, dia ada kawalan standard. Kawalan standard. Kan ada sirim dan kan? Sirim lah macam-macam tu. Jadi jadi bukan seberangan. Betul. Kita tak nak nanti yang nak buat yang masuk ni murah tapi standard tu tidak dijaga. Untuk standard dan juga spek bagi simen dan juga babulat lembut ni dikawal oleh CIDB. Ada lagi satu agensi lah. Ada agensi mengawal CIDB ni di bawah ni lah Jabatan Kementerian Kerja Raya. Jadi CIDB ni dia on binaan ni memang di bawah Dewan Kewakilan Dewan lah. Tapi dalam konteks kita ni, of course kita buat larangan import ekspor ni adalah untuk menjaga industri tempatan lah. Supaya tak berjejas dan lagi satu kita tak nak lah pula kan, kita pun negara kita banyak pembangunan. Tak cukup nanti. Jangan demand di luar lebih tinggi, tapi dia orang lebih suka buat. Jadi kita tak nak seperti itulah. Arah negara yang maju lah. Tapi yang larangan ni untuk makluman Puan Azrin, kita larang tapi maksudnya dia boleh memohon. Dia subjek kepada kelulusan oleh program pengawal lah. Kita mengawal dari segi dia punya aktiviti tu melalui kelulusan tu. Dia boleh memohon sebenarnya. Bukan kita totally kita tak bagi. Mungkin kita benarkan tapi mungkin ada dengan kawalan ada syarat-syarat dia lah supaya kita boleh. Jadi harga kita kawal tu harga untuk komoditi bagi kedua-dua komoditi ni untuk masa sekarang ni kita tak kawal. Kita float lah. Kita biarkan apa harga ni pasaran yang tetapkan. Ini bermula pada 5 Jun 2008. Sebelum ni kita pernah kawal. Masih ingat. Kita nak apa kedua-dua komoditi berdaya saing kan, kita floatkan harga. Betul. Saya masih ingat masa tu harga simen masa itu saya ingat dalam RM17. Memang dia fix harga lah, dikawal. Tapi di open lah, dibuka supaya kita biar pasaran menentukan lah. Jadi kita pun, kerajaan pun kita tak nak semua kita kawal. Jadi kita biar market forces lah untuk menentukan kan. Simin sebelum ni kita ada juga bercakap selain lesen, kita ada juga bercakap pasal permit untuk orang yang membeli untuk kegunaan sendiri. So untuk permit untuk simen dan juga babulat kulit lembut ni, ada tak penguatkuasaan permit dilaksanakan? Ada tak? Mana-mana orang lah yang gunakan dia. Untuk permit tiada. Tiada permit dia perlukan untuk menyimpan dan juga menggunakan lah. Kerana last pada 2014 kita kecualikan daripada pengenaan permit. Sebelum ni mana-mana pihak perlu memohon permit kalau ada simpan besi dan BPKL. Tapi maksudnya lepas ni kalau nak buat rumah sendiri tak perlulah. Untuk guna sendiri Pasal kalau penonton masih ingat lah, lain-lain komoditi macam minyak macam petrol, diesel, minyak masak, LPG memerlukan permit. Kalau nak beli, simpan dan guna sendiri. Tapi untuk simen dan juga babulat gelembut tak payahlah. Sejak 2014 telah dikecualikan. Jadi jangan risaulah yang Pak katakan kena permit, kena mohon dekat ni, tak perlu. Tapi lesen tadi yang kalau borong dan penghilang itu perlu. Cuma dikecualikan runcit. Jadi Tuan Mek, berkenaan dengan kita lihat tentang industri ni, apa way forward dia? Macam untuk kita nak pastikan bekalan ni cukup. Ya, pasal kita, negara kita semakin berkembang lah. Ialah macam sekarang pun nak buat yang kereta api laju dan sebagainya kan. Tuan, kami lah terutamanya bahagian penguatkuasa KPDN ni akan terus bekerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan. Contoh dia CIDB, NIDA, JKR kan. Dan juga pemeriksaan yang berkala serta naziran akan sentiasa dijalankan kepada pengilang dan juga pemborong barang-barang kawalan ni untuk memastikan barang kawalan ni ada di pasaran. Cukuplah. Cukup. Ya, betul lah. Kita pun tak boleh bersendirian. Kita kena bersama-sama agensi-agensi lain macam yang Tuan Ismail sebut tadi, CIDB, MIDA. Maksudnya dalam kaitan pembinaan ni ada beberapa agensi yang turut berperanan untuk mengawal sedia lah. Jadi kita kena berjalan seiring lah dengan agensi-agensi. Jadi supaya mungkin industri ni dia akan berkembang maju dan akhirnya dari segi pembekalan tu tak timbul isu pembekalan ni, tak timbul, cukup untuk gunaan rakyat Malaysia. Jadi yang orang kata
benda ni perlu dilihat lah. Pasal tahun-tahun yang akan datang, tahun akan datang ni dia keadaan orang kata semakin mencabar. Jadi perlu kita tambah baik dari segi itu. Jadi itulah Hazrin, kita banyak dah dengar dalam tempoh yang singkat ni tentang isu simen dan juga bulat kulit lembut. Kan, jadi tadi Tuan Ismail pun dah terang banyak tentang kedua-dua komuniti ni. Jadi tentang isu pelesenan, tentang kenapa kita orang kata dari segi pengecualian tadi ni, pengecualian permit. Jadi yang runcit pun tak perlu lesen dan sebagainya. Untuk isu tu Tuan, dua perkara tu, pengecualian lesen runcit dan juga permit, mungkin kita boleh highlightkan kat sini. Pemborong simen dan BBKL masih diwajibkan buku stok. Tapi kalau macam komoditi sebelum ni, siapa yang nak beli di pemborong kena pastikan pelanggan dia ada lesen ataupun permit. Tapi jangan pula bila tuan-tuan pemborong simen minta lesen runcit dengan permit untuk orang beli sebab dah dikecualikan. Tapi masih lagi kena letaklah butiran pembeli tu siapa dalam jadi stok. tak perlulah kan. Pasal orang nak beli tu kita anggap sebagai runcit. Dia walk in, dia nak beli dekat kita tu, jadi kita boleh jual lah tanpa perlu minta lesen daripada dia. Jadi itulah tuan-tuan perempuan, kita dah sebanyak kita dah share dan kita ucapkan terima kasih lah kepada Tuan Ismail dalam tempoh yang singkat ni dapat orang kata share, berkongsi dengan penonton, dengan kita dan mungkin pegawai penguasa di luar sana tentang isu tentang bahan binaan ni yang terdiri daripada dua tadi lah. Simen yang disebut clinker tadi, apa tadi, batu hangus. Banyak terma menarik yang kita telah tonjolkan di sini oleh Tuan Ismail tadi. Dan mungkinlah kalau katakan mana-mana pihak yang mungkin nak bertanya lebih lanjut, mungkin boleh berhubung dengan Tuan Ismail lah. Boleh berhubung dengan Tuan Ismail di bahagian penguasaan di Putrajaya ni. Jadi insyaAllah Tuan Ismail akan bantu ya. Jadi kita ucapkan lagi sekali terima kasih banyak kepada Tuan Ismail. Dan juga saya rasa sampai di sini saya tuan-tuan dan puan, program podcast Borak Santai SKB Rakyat Cakna Perniagaan Politika tentang topik pada hari ini iaitu berkenaan dengan bahan binaan, simen, clinker dan juga bulat kulit lembut. Jadi jangan lupa tuan-tuan dan puan untuk tahu lebih lanjut, sehari ini kita sentuh bahan binaan. Perkara-perkara lain. Jangan lupa follow kami rapat-rapat di TikTok, Facebook dan YouTube. Jangan lupa untuk share, like, komen kami. Okey. Saya sudah hingga wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.